Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sekalian, alhamdulillah. Dengan pelbagai cabaran dan kekangan ini, jadi saya akan buat rakaman dulu. Rakaman ini penting kerana kita akan bicarakan tentang soalan dan jawapan yang akan keluar dalam peperiksaan SPM. Sebab dalam kajian kita dapati bahawa pelajar-pelajar ada juga di kalangan kita yang tidak dapat menjawab dengan betul, akhirnya keputusan kita gagal. Ada kawan kita gagal dalam TRAI pendidikan Islam kerana cara menjawab, bukan tak tahu tapi cara menjawab. Baik, sepanjang perbulan kita ni sampai bulan 2 nanti saya akan bantu. Saya akan banyak buat rakaman saya akan beri anda. Sebab ini atas budi bicara kita. Kalau kita serajin, kita dapat. Kalau kita tak rajin, kita susah nak dapat. Okey, kita akan gunakan seterusnya soalan percubaan pertama ini. Soalan nombor 3. Soalan nombor 1 dan 2 kita dah bincang pada pertemuan yang pertama dulu. Sekarang nombor 3. Iaitu berdasarkan gambar, kita akan dapat soalan. Apakah gambar yang kita dapat ini? Dia akan ceritakan tentang gambar orang sembelih. Berdasarkan gambar di atas, apakah maksud sembelihan? Apakah maksud sembelihan? Jadi jawapannya, saya terus bagi jawapan. Kita tak bertanya, anda tengok soalan begini, kalau 2 markah, apakah jawapan yang betul? Kita lihat. Jawapannya sembelihan, menyembelih haiwan yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat semarih. Dapat 2 markah. Kalau anda jawab menyembelih haiwan yang halal dimakan dagingnya saja, dapat 1 markah. Ataupun menyembelih dengan memutuskan urat halkum dan urat marih pun dapat 1 markah. Anda kena pastikan ada perkataan menyembelih haiwan yang halal dimakan dagingnya. Lepas tu cara memutuskan urat halkum dan urat marih. Baru insya-Allah anda dapat 2 markah. 2 markah. Baik. Seterusnya yang kedua, nyatakan hukum sembelihan. 1 markah. Jadi amat pendek, 1 markah. Kalau apakah hukum sembelihan? Jawapannya ialah wajib. Wajib disembelih. Bukan sunat, bukan makruh, bukan harus. Jadi wajib dapat 1 markah. Okey, baik. Kita teruskan soalan seterusnya ialah terangkan hikmah sembelihan dari sudut sains. Ada 2 markah di sini. Hikmah sembelihan dari sudut sains. Kalau anda baca buku memang banyak, anda kena tumpukan 2. Kalau 2 maknanya 2 markah. Mari kita tengok apakah skema jawapan. Skema jawapan ni ialah dia ada banyak, okey. 1 isi 2 markah. 1 isi 2 markah. Okey, isi 1 markah, huraian 1 markah. Jadi dia minta 2 markah, maknanya ada 1 isi dan 1 huraian yang anda kena bicarakan. Okey, pertama, hikmahnya yang pertama, anda boleh pilih mana-mana jawapan di sini yang boleh, tak ada masalah, anda boleh pilih mana jawapan. Ada 3 contoh skema jawapan yang anda boleh diterima. Pertama ialah membezakan antara daging yang halal dan daging yang haram supaya ibadah diterima. Itu huraian. Perkataan ini kalau anda tak letak, anda akan dapat 1 markah saja. Anda kena letak supaya ibadah diterima. Ini membezakan daging yang halal dan haram. Tujuan dari sains. Ataupun menghindarkan diri dari penyakit yang terdapat dalam binatang tersebut seperti toksit dan juga bakteria yang terdapat dalam darah binatang tersebut. Sebab itu bila disembelih keluar darah banyak. Yang ketiga, mempercepatkan proses kematian binatang kerana disembelih secara sempurna. Itu yang mana digelapkan itu adalah huraian. Barulah anda dapat 2 markah. Okey. Kita masuk seterusnya soalan yang B. B kita tengok. Wa halalallahu al-bai' wa harrama riba. Okey. Nyatakan hukum muamalat Islam. Apakah hukum muamalat Islam? 1 markah. Jadi apakah hukum dia? Kalau kita tengok di sini, hukum muamalat harus. Jawapannya harus. Harus. Anda tengok dalam buku-buku yang anda bawa balik itu, kita berikan gemilang, nyatakan di situ. Hukumnya harus 1 markah. Saya yakin dan saya percaya anda telah mendapat skema jawapan. Kalau tak dapat, beritahu dalam video dalam deskripsi YouTube ni, bawah tu ada. Kalau Ustaz saya tak dapat, nyatakan tak dapat, nanti kita akan WhatsApp kepada anda skema
latihan yang ada di dalam buku modul gemilang tu. Supaya baca, semak, baca, semak, baca, semak. Latihan anda dengan jawapan sekali. Kita bagi latihan ni, kita tak bagi jawapan kan. Tapi saya harap cikgu dah sharekan itu. Kalau belum beritahu, kita akan beri. Dan anda kena pastikan bahawa anda memberikannya dengan penuh baca itulah. Anda kena ulang baca itu. Disiplin. Baca kita. Okey. Okey. Soalan seterusnya ialah huraikan perbezaan di antara muamalah Islam dengan konvensional. Huraikan manfaat Islam dengan konvensional. Baik. Apakah beza dia? Dua markah. So maknanya satu isi satu huraian. Satu isi satu huraian. Okey, kita tengok skema jawapan dia. Bezakan. Okey, muamalah Islam satu, konvensional dua. So bezakan antara muamalah Islam dan konvensional. Jadi satu, bersumberkan dalil Al-Quran, muamalah Islam. Anda kena buat petak ni pun boleh. Ataupun kalau anda nak jawab, tulis satu-satu. Maknanya muamalah Islam apa, bawah dia konvensional apa. Jadi dua markah. Muamalah Islam mengharamkan riba, konvensional mengamalkan riba. Muamalah Islam membebaskan daripada unsur judi dan gharar yang tak pasti, dan konvensional memenuhi unsur judi dan gharar. Muamalah Islam berteraskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konvensional berteraskan keuntungan dan kekayaan. Sebab itu dua markah. Catatan, mestilah mempunyai perbezaan jawapan. Sekiranya calon tidak menulis jawapan pada mana-mana kotak, dengan satu jawapan yang diberikan adalah diberikan betul dan dengan tak adalah betul diberikan tu, maka dapat 10 markah. So pastikan ada beza. Anda buat kotak tu mesti ada beza kan. Kalau yang sini halal, yang sini haram. Bezakan. Kalau kita tak bezakan, kita jawab, saya dapat 1 markah saja. Yang paling mengerikan kalau dia dapat 2 markah saja. Okey. Kemudian seterusnya, kita pergi seterusnya ialah baik, kita sambung lagi. Seterusnya, huraikan perbezaan antara muamalah Islam dan konvensional dah settle tadi. 2 markah. Yang ketiga, C, perkahwinan terbina atas rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syarak. Senaraikan 2 rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Lupa dah. Rukun nikah ada 5. So, nak 2 saja. Bila kata senaraikan, anda hanya perlu senaraikan saja. Kita tengok. Rukun nikah ada 5. So, bakal suami, bakal isteri, 2 saksi, wali dan lafaz akad. Yang ini ijab dan qabul. So, anda perlu tulis 2 daripada 5. Kalau anda tulis 5, boleh. Tapi anda tetap dapat 2 markah juga. Baik, kita teruskan lagi dengan yang kedua. Jelaskan 2 sebab yang membolehkan berlakunya perpindahan wali nasab ke wali hakim. Saya harap dalam kelas sebelum ini telah pun dijelaskan apa itu wali nasab, wali hakim. Bahasa mudah, wali nasab berdasarkan keturunan, hakim ialah qadi, wakil pada bapa kita sebagai wali, sebagai sultan atau wali hakim kita. So 2 markah, 2 sebab, 2 markah. Bila nampak 2 markah, apa perlu jawab? 2 markah maknanya ada 2 isi kali 1 markah. So sebabnya anda pilih mana-mana diterima. Kita banyak sebab ni, anda pilih salah satu. Anda kena ingat 3 lah. Anda hafal 3, kan biasanya tanya 2. Tidak mempunyai wali nasab, maksudnya dah tak ada keturunan, atuk, ayah, pakcik dah tak ada. Ada beradik belum lelaki pun tak ada, maka wali nasab tak ada. Barulah dia berpindah ke wali hakim. Yang kedua, wali nasab jauh lebih 2 marhalah. Lebih kurang 90 km atau 92 km jauh dia. Kena nak nikah. Dan kalau kita di Kuala Selangor di sini, katakanlah kita di Unisel Bestari Jaya, maknanya kita sampai ke Putrajaya tu lebih 100 km. Maknanya kalau wali kita berada di Putrajaya, sudah boleh kahwin tanpa wali hakim, tak sampai. Tapi dalam konteks hari ini, sebab dah senang perjalanan, mungkin tak ada masalah lah marhalah ni. Ataupun wali hilang terdapat di Kesar, bekerja di jauh mana sampai buat iklan dia tak muncul-muncul. Jadi akhirnya berpindah wali nasab kepada wali hakim. Jadi yang lain ada boleh anak tak satara, maknanya anak luar nikah, dia tak ada mak bapak, dia kena wali hakim. Saudara baru, maknanya orang baru masuk Islam, mak bapak dia tak boleh jadi wali dia, kena jadi wali hakim. Atau wali dalam ihram atau haji dan umrah. Ihram haji dan atau umrah. So dia tak boleh jadi wali kita. Ini boleh. Mana-mana 2 kita terima. Baik. Soalan seterusnya ialah lepas tu D, wasiat.
Disyariatkan bagi memastikan pembahagian aset atau harta berlaku secara adil. Apakah maksud wasiat? Apakah maksud wasiat? Okey. Jadi kita tengok jawapannya. Satu isi, dua markah. Jadi ada dua markah. Jadi anda kena tengok. Ikrar yang dibuat oleh seseorang. Wasiat ialah ikrar. Anda boleh tulis ikrar ke, penulisan perjanjian ke, pengakuan ke, tapi ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian yang menurut hukum syarak. Itu dua markah penuh. Kalau ikrar dibuat oleh seorang, dapat satu markah. Ataupun ikrar selepas mati, dua satu markah. Dia kena lengkap, dibuat oleh seseorang semasa hidup. Perkataan semasa hidup tu kena tulis. Semasa hidup. Untuk mengagihkan harta selepas kematiannya. Itu dipanggil wasiat. Dapat dua markah. Baik. Kita teruskan lagi. Nyatakan dua syarat bagi seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya. Dua syarat. Apakah syaratnya yang bagi seseorang itu hendak mewasiatkan hartanya? Baik. Dua markah lagi. Dua markah. Apa yang kita kena buat? Kita tengok di sini. Dua markah. Syaratnya ada dua saja daripada empat. Iaitu berakal, balik, sukarela dan merdeka. So anda kena pilih dua daripada empat ini. Senaraikan saja. Sebab dia tanya senarai dan tentukan dua syarat. Boleh tak kalau kena urai? Boleh. Kata-kata tulis balik, berakal. Tidak sah bagi yang tidak berakal. Balik, tidak sah bagi yang belum balik. Boleh itu sebagai huraian. Itu maknanya dapat tetap dua markah. Kebat. Ini soalan kebat. Saya tengok kita ada kelemahan itu kebat. Saya tengok banyak markah-markah terlalu sedikit yang dapat untuk kebat. Okey, kita tengok. Berdasarkan Keratan Akbar di atas, jelaskan kesan yang akan berlaku sekiranya tidak melaksanakan wasiat sebelum berlakunya kematian. Tadi ini tengok. Tak tulis wasiat punca bagi harta tertangguh. Lain-lain tulis wasiat punca harta tertangguh. Sebab perlu kadang-kadang orang yang mati dia perlukan harta kita kan, anak saudara ke. Bila kita mati tak ada kita tulis wasiat, ada bergaduh dah, dia tak perlukan, dia tak dapat duit kita tu untuk kehidupan dia seterusnya. Dan kita pun tak dapat manfaat ketika kita berada di lubang kubur. Ini penting. Baik. Berdasarkan Keratan Akbar di atas, jelaskan kesan yang berlaku sekiranya tidak melaksanakan wasiat. So 4 markah. Ada, ini kaedah menjawab kebat. Okey, kebat. Setiap satu markah huraian lanjut dan juga kesimpulan. Satu markah isi, satu markah huraian lanjut, ada satu markah lagi kesimpulan, satu markah lagi. Kriteria. Ini tengok kebat. Menyatakan hujah sahaja, satu markah. Sebab anda boleh jawab apa-apa jawapan anda, tak ada masalah. Tapi dia huraian begini. Jadi hujah saja. Jadi kita cakap kenapa apa soalan dia? Mengapakah berlaku? Kesan yang berlaku akan harta menjadi tertangguh. Kita jawab itu je. Jawapannya dah ada. Pembagian harta menjadi tertangguh. Dapat satu markah saja. Mesti ada menjelaskan hujah dan huraian ringkas. Menjelaskan hujah dan huraian ringkas dengan huraian lengkap dan menyebut alasan dan sebab atau dalil sokongan dapat 3 markah. Menjelaskan hujah, huraian ringkas yang dan lengkap, huraian lengkap yang menyebut alasan dan sebab, dalil dan sokongan dan mengandungi ayat kesimpulan dapat 4 markah. Jadi anda kena hujahkan, menyusahkan orang kerana nanti ada warga yang akan terinyaya kerana tak dapat duit tu. Harta tu kerana diperlukan untuk menyelesaikan kehidupan dia sebab kematian kita. Dan ini berdasarkan dalil, kerana kait Al-Quran dan hadis berkaitan dalil tersebut. Dan kesimpulannya, anda kena tulis, dari itu semua orang adalah amat digalakkan atau dimestikan untuk membuat wasiat sebelum kematiannya kerana dia bagi memudahkan dan mengelakkan berlakunya tertangguh pembagian harta. Dapatlah 4 markah. Cadangan. Cadangan. Okey. Kebat kesan yang akan berlaku sekiranya tidak melaksanakan wasiat. Berlakunya pertingkahan dalam ahli waris. Okey. Urusan pembagian harta pusaka akan tertangguh, dapat 1 markah. Nana dan aset tersebut akan terbiar, tidak boleh diusahakan, 1 markah.
menyebabkan orang yang hampir dengan mati seperti anak angkat tidak dapat pemilikan. Itu adalah huraian cadangan kita yang boleh kita melengkapkan hujah tadi. Berlakunya pertikaian dalam ahli waris dan sehingga menyebabkan urusan pembahagian harta pusaka tertangguh dan seterusnya aset tersebut terbiar dan menyebabkan orang yang hampir dengan mati seperti anak angkat tidak dapat pemilikannya. Kena simpulkan. Dan ini akan memberi masalah kepada si mati kerana hartanya tertangguh dan amalan dia tergantung. Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Yang keempat, kepimpinan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintah Islam pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Nyatakan dua ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dua, jelaskan pencapaian pemerintah Khalifah Ar-Rasyidin dalam aspek agama. So bagaimana kita nak jawab ni? Nak jawab. Pertama ialah dua ciri kepimpinan. Dua isi, satu markah. Jadi ada dua isi. Tegas memerangi golongan murtad atau nabi palsu dan golongan yang enggan bayar zakat. Yang kedua berpandangan jauh seperti mengarahkan Zaid bin Thabit usaha menghimpunkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua saja, pilih dua. Ada kenapalah dua dan tahlil. Ini soalan trial ni ada soalan percubaan dan kita tak boleh janji tapi setakat ni itu biasanya akan keluar lah. Sebab kena tengok semak. Sekarang ni kita tinggal beberapa hari lagi dan jangan tengok kiri kanan lagi. Ini tumpuan anda. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Jelaskan pencapaian zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Pencapaiannya ialah aspek agama berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan enggan bayar zakat. Yang kedua menyebarkan dakwah sehingga tersebar di wilayah Parsi, Rom dan Mesir. Ini semua dalam nota anda, saya tengok. Kalau Khalifah Ar-Rasyidin nak ambil tajuk tu baca. Sekarang ini anda dan diri anda. Kalau anda tidak membantu diri anda, kami tak boleh buat apa-apa. Kami hanya boleh menunjukkan jalan. Anda kena bantu diri anda. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kekuatan kepada kita untuk berjaya. Baik. Kemudian seterusnya Imam Malik. Imam Malik merupakan seorang tokoh terkemuka dalam ilmu hadis. Tokoh terkemuka dalam ilmu hadis. Baik. Dan nyatakan dua riwayat hidup dan jelaskan bukti kesungguhan serta contoh dan teladan. Kita tengok ni soalan nombor 3 tu. Imam Malik memiliki ketiadaan akhlak yang boleh contoh dan teladan. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mencontoh akhlak? Ini kita sekali lagi merujuk kepada apa yang telah berlaku lah. Apa yang telah berlaku pada Imam Malik. Okey, baik. Itu soalan kebat. Baik, macam mana kita nak jawab soalan ni? Tengok. Anda kena tengok balik. Baik, dua riwayat Imam Malik, anda boleh pilih mana-mana. Nama sebenarnya Malik bin Anas Al-Madani. Lahir pada 93 Hijrah. Tempatlah di Madinah. Wafat atau meninggal dunia pada 179 Hijriah. Itu anda kena ingat. Yang kedua, bukti kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu. Sanggup berpanas terik. Sanggup menahan kesejukan. Sanggup berkorban apa juga keadaan. Itu dia. Dan soalan kebat tadi. Macam mana kita nak tiru? Tengok. Kita ambil contoh. Untuk menyontohi akhlak. Kena tulis tu. Untuk mencontohi ketinggian akhlak Imam Malik sebagai pelajar yang untuk berjaya, maka saya atau kami atau pelajar-pelajar hendaklah berkorban masa dan harta bagi dan memuliakan majlis ilmu, menghormati dan mencintai ilmu dan mengasihi Rasulullah SAW. Dan kemudian kita boleh tambah lagi kalau tengok huraian dan juga kesimpulan tadi tambah. Jadi contohnya sanggup berkorban harta dan masa demi kejayaan yang akhirnya memungkinkan kita, membolehkan kita untuk berjaya di dunia akhirat dan mengangkat martabat umat. Boleh begitu. Okey. Baik, seterusnya kita terus pergi. Kerajaan Osmaniyah Turki merupakan kerajaan Islam yang terakhir. Banyak iktibar yang kita ambil daripada keunggulan pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Okey, soalan pertama. Senaraikan dua tempat yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Kedua, jelaskan dua faktor kegemilangan dari aspek sosial di Osmaniyah. Iaitu dia ada dua tempat dia di Bursa, di Edirne dan di Istanbul, Sasogut. Anda boleh pilih antara dua saja. Lebih tak apa, tetap dua markah.
Apakah yang membantu ataupun menjadi faktor kegemilangan dalam bidang sosial? Pertama, ialah menjaga kebajikan rakyat, memberi bantuan pada golongan yang memerlukan. Yang kedua, mewujudkan suasana harmoni dan dalam masyarakat. Sentiasa berwakaf, sentiasa berwakaf. Sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas pendidikan dan kesihatan. Inilah di antara faktor kegemilangan aspek sosial. Baik, soalan seterusnya ialah Hasan al-Banna merupakan tokoh menghasilkan al-ma'surat bersumberkan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyatakan kedua cara anda mencuri ketinggian akhlak Hasan al-Banna untuk menjadi muslim sejati. Yang kedua, jelaskan sumbangan Hasan al-Banna dalam bidang organisasi. Okey. Apa dia ketinggian akhlak? Memuliakan orang yang warak dan soleh. Ini Hasan al-Banna. Yang kedua, gigih menggerakkan usaha dakwah dan berlapang dada berdapat perbezaan pendapat. Ini contoh ketinggian akhlak Hasan al-Banna. Yang kita kena tengok. 2 isi 1 markah. Okey. Dia kena 2 isi lah. Kemudian sumbangan Hasan al-Banna dalam organisasi mengasaskan betul Ikhwanul Muslimin dan Ikhwanul Muslimin atau Ikhwan al-Muslimin. Markah 2. Okey, kemudian kita pergi soalan yang seterusnya, ya soalan yang kelima, khauf. Ar-raja. Ini antara soalan kita last, okey. Khauf dan raja merupakan perkara yang penting dalam menjadikan mukmin sejati. Apakah yang dimaksudkan dengan khauf? Terangkan contoh khauf dan ar-raja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda. Yang kita terangkan cara untuk mendapatkan raja dalam diri mukmin. Huraikan hikmah khauf dan raja dalam kita. Ini tentang akhlak. Dan istiqamah adalah satu sifat terbudi yang membawa kejayaan kepada seorang. Nyatakan masuk istiqamah. Terangkan 2 cara untuk memiliki sifat istiqamah. 3, jelaskan 1 contoh sifat istiqamah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan yang terakhir ialah ramai pelajar tidak mengikuti PDPR yang diadakan oleh guru. Huraikan pandangan anda. PDPR ini sebab masa COVID ni kan. Pandangan anda orang tak masuk kelas. Ini dalam cerita akhlak dan istiqamah. Baik, kita tengok jawapan dia. So, nombor 5. Khauf, iaitu takut kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji untuk menjauhi segala larangannya. Al-khauf. Contoh ar-rahaud, ar-raja ini ialah berharap. Kalau kita raja berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian nombor 2, contoh khauf dan raja diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh pertama, Rasulullah SAW mendirikan solat sunat gerhana matahari yang khusyuk. Pada suatu hari baginda menangis kerana rasa takut pada Allah SWT dan mendapat azab. Lalu Rasulullah SAW merintih dan bersabda, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada aku untuk tidak mengazab mereka dan ketika aku bersama-sama dengan mereka, Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada aku untuk tidak mengazab mereka bila mereka memohon ampun. Sekarang kami sedang mohon ampun padamu. Okey. Okey. Maaf, kita ada bateri mati pula. Okey, tak apa, teruskan. Ini contoh doa. Tengok balik ini hafal. Ataupun contoh kedua, Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Rasulullah SAW bertanya tentang perasaan ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah dan sangat takut dengan dosa-dosa yang dilakukan. Inilah ayat yang kita kena tulis. Anda boleh tengoklah yang satu ialah kalau anda ada masalah nak usaha jawi dan sebagainya. Contoh catatan. Jawapan pelajar tidak semestinya tepat seperti contoh di atas, tetapi olahan jawapan pelajar mesti mendapat contoh di atas. Jadi kita boleh terima, kita boleh fleksibel dalam perkara ini. Baik. Cara mendapatkan al-raja'. Al-raja' mengharapkan kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Ganjaran syurga seperti motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini al-raja'. Mana-mana jawapan adalah munasabah, diterima. Al-khauf dan raja' melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap keadaan, melahirkan rasa insan yang sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Ini al-khauf, hikmah dia, mendidik jiwa agar sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak 2 markah, anda perlu dua saja. Okey. Begitu juga dengan istiqamah. Okey. Istiqamah ialah ketaatan yang berterusan untuk melaksanakan sunnah Allah SWT dan menjalankannya. 2 markah. Kalau anda jawab salah satu, dapat 1 markah. Kedua, cara memiliki sifat istiqamah sentiasa bermujahadah, lawan nafsu, biar Allah semangat betul nak lawan nafsu ni. Uraian 1 markah, isi 1 markah.
Sentiasa membaca dan beriktibar kepada para nabi dan rasul agar, perkataan agar itu adalah huraian. Agar itu ada huraian. Tambah atau supaya atau agar. Kalau letak supaya dapat markah lagi satu. Okey. Sifat istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda boleh pilih jawapan di sini. Ada dalam ni. Dan saya pun dah WhatsApp pada anda soalan-soalan tu buat latihan dalam grup itu tu. Jangan lupa Baik, ini adalah kebat. Anda boleh rujuk pada soalan. Saya dah share dalam kumpulan. Sebarang masalah saya share dalam deskripsi ini, bincangkan. Saya mohon ampun dan maaf seandainya ada terkesan dan silap kata dalam pengisian ini, dan saya ingin beritahu bahawa kita akan cuba buat kakak ganti di malam dan sebagainya kerana Allah Ta'ala takdirkan kalang kabut pula sekarang ni. Jadi, jangan takut dengan bimbang. Sebahagian saya beri, baca. Kalau ikut jadual tu, anda bacalah waktu itu. Walaupun kita dapat live. Tapi saya akan berusaha untuk live kita untuk membimbing anda. Jadi saya mohon ampun dan maaf seandainya terkesan dan silap kata di dalam perbincangan ini. Marilah kita bersama-sama bermohon pada Allah SWT agar Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, dan seterusnya diberikan kita keberkatan. Dan doakan semua pelajar-pelajar berjaya dalam SPM tahun ini, dan jangan risau dan jangan bimbang, insya-Allah anda akan berjaya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.